A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita hidup pada hari ini, untuk kita berasa sihat dan menyambung kehidupan kita pada hari-hari yang seterusnya. InsyaAllah setelah lama kita stop video PDPR kita sebab kita banyak buat kepada latihan, hari ini kita akan sambung balik kita punya pembelajaran yang masih berbaki lebih kurang dalam 3-4 tajuk dah, tak banyak dah. Tak banyak, dalam 3-4 tajuk untuk kita habiskan silibus kita pada tahun ini. Okay, insyaAllah hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang terakhir dalam bidang akhlak, iaitu pelajaran 28 muka surat 211 yang bertajuk Masjid Destinasiku. Okay, bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 211 yang bertajuk Masjid Destinasiku. InsyaAllah kita tengok sama-sama. Dalam bab akhlak kali ini, kita akan berceritakan tentang masjid, iaitu tempat yang kita tahu, tempat yang orang panggil juga sebagai rumah Allah ataupun tempat beribadah bagi orang Islam. Kalau kat Malaysia ni kita ada banyak panggilan lah. Kita ada surau, kita ada masjid, kita ada masjid jami'. Kita ada surau, kita ada masjid dan kita ada juga masjid jami'. Apa perbezaan antara tiga-tiga ni? Ada sedikitlah perbezaan, tapi hakikatnya ketiga-tiga itu adalah tempat untuk menunaikan salat secara berjemaah. Okey, kita tengok sama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan masjid dari segi bahasa? Masjid berasal daripada perkataan Arab sajadah yang bermaksud tempat sujud. Sujud, sajadah, masjid adalah daripada perkataan sajadah, iaitu tempat sujud. Manakala dari segi istilah pula, masjid bermaksud tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Masjid adalah tempat yang dibina khusus untuk kita menunaikan solat berjemaah 5 waktu dan juga solat-solat sunat yang lain, dan dibina khusus untuk orang Islam beribadah. Itu adalah masjid secara umumnya dari segi istilah. Okey. Dan apabila kita berada di masjid, maka ada adab-adab yang perlu kita utamakan ataupun perlu untuk kita lakukan, iaitu ketika mana kita nak masuk masjid, kita nak masuk ke dalam masjid, kita berada di dalam masjid dan kita keluar daripada masjid. Ada adab-adab yang perlu kita patuhi dan perlu kita lakukan. Maka hari ini kita akan bercerita tentang adab-adab ketika di masjid. Okey. Dalil nakli, iaitu dalil seseorang itu perlu beradab di masjid, ialah dalam firman Allah surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud sesungguhnya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Okey. Allah bagi tahu dalam ayat ni, sesungguhnya yang paling layak untuk memakmurkan masjid Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, dan juga orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Maka ada tata cara untuk kita memakmurkan
masjid Allah, bukan sesuka hati untuk kita masuk ke dalam masjid ni. Okay? Walaupun ada setengah masjid yang dibuka sebagai tempat pelancongan, contohnya macam masjid negara. Masjid negara orang bukan Islam boleh masuk juga untuk tengok, sebab ia ada nilai pelancongan, nilai estetika untuk Malaysia ini, sebagai masjid negara bagi Malaysia. Cuma macam setengah tempat, contohnya macam Masjidil Haram, ataupun lebih utama lagi Mekah, ialah sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang selain daripada orang Islam. Kawasan tu hanya boleh dimasuki oleh orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh masuk. Sebab itulah Mekah dipanggil sebagai tanah haram, sebab dia haram bagi orang-orang yang bukan Islam untuk masuk ke dalamnya. Dan itu adalah sebahagian contoh masjid yang tidak boleh dimasuki oleh orang bukan Islam. Tapi kebanyakan masjid orang bukan Islam boleh masuk untuk belajar tentang Islam di dalam masjid. Dan banyak masjid-masjid kat Malaysia ni yang bukan hanya didirikan untuk solat 5 waktu sahaja, malah kat masjid tu ada juga dewan-dewan pembelajaran, ada juga kedai-kedai dan lain-lain lagi. Maka untuk kita berada di dalam kawasan masjid ni, kita perlulah ada adab. Dan yang paling utama, orang yang boleh makmurkan Masjid Allah ni, maksudkan makmur ni adalah beribadah di dalam Masjid Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta orang tu menunaikan salat dan mengeluarkan zakat, seperti mana yang Allah beritahu dalam firman Allah tadi. Okey, tengok seketika untuk spektrum ilmu kat sebelah tu. An Uthman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjida lillah banallahu lahu fil jannah mislahu, muttafaqun alaih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana bermaksud daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membina masjid kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membinakan untuknya di dalam syurga yang seumpama dengannya. Jadi siapa yang bina masjid di atas muka bumi ini, maka Allah akan binakan yang seumpama dengan masjid itu di dalam syurga. Maksudnya orang yang keluarkan duit untuk bina masjid ni, dia melaburkan untuk hari akhirat dia. Allah dah janjikan satu tempat di dalam syurga yang khas untuk dia sahaja. Itu kelebihan orang yang mendirikan masjid, yang membina masjid. Okey, hadis seterusnya yang kedua, hadis daripada Abu Qatadah. Hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukum masjidah falyarqa' rak'ataini qabla an yajlis." Muttafaqun alaihi juga. Hadis riwayat Bukhari dengan Muslim dalam sahihnya, yang bermaksud apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah salat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Antara adab yang diberitahu dalam hadis ni, masuk je masjid, sebelum duduk buat solat sunat 2 rakaat. Ini adalah adab yang kita akan tengok sekejap lagi. Ini salah satu contoh adab yang Nabi ceritakan di dalam hadis Nabi. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu adab-adab di masjid. Okey, adab di masjid ni kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu adab ketika nak masuk masjid, adab ketika berada di dalam masjid, dan adab ketika nak keluar daripada masjid. Kita bahagikan kepada 3. Okey, yang pertama iaitu adab ketika nak masuk ke dalam masjid. Yang pertama, kita disunatkan untuk membaca doa. Apa doa dia? Doa yang selalu diajarkan kepada kita, Allahumma ftahli, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Okay, yang mana bermaksud, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Okay? Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Kita baca doa ni ketika mana kita nak masuk ke dalam masjid. Doa ni kita kena hafal lah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk aku. Sebab kita nak masuk ke dalam masjid, kita nak beribadah kepada Allah, dan kita nak mohon rahmat daripada Allah. Orang Islam sebelum nak mulakan ibadah lagi, dia dah mohon siap-siap untuk pada Allah, untuk rahmat Allah tu datang kepada diri dia. Okay, itu yang pertama, kita disunatkan untuk membaca doa. Yang kedua, membaca salawat ketika melihat masjid. Kita nampak masjid, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara
antara yang disunahkan juga, bila mana kita pergi ke Masjidil Haram, kita masuk je kita nampak Kaabah, kita berdoa ketika mana kita melihat Kaabah. Okey. Itu yang kedua, iaitu membaca selawat. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Kenapa kena dahulukan kaki kanan? Sebab dalam sebuah hadis Nabi daripada Aisyah bagi tahu yang Nabi Muhammad ini suka mendahulukan kanan dalam perkara-perkara yang Nabi lakukan, especially perkara yang baik. Perkara yang baik. Bukanlah maksudnya Nabi buat benda tak baik, tak. Contohnya perkara-perkara macam buang air, Nabi akan gunakan tangan kiri. Perkara-perkara yang melibatkan najis, Nabi akan gunakan tangan kiri. Nabi tak ada buat benda yang tak baik. Cuma Nabi, bila benda-benda tu benda yang bagus, Nabi akan mulakan dengan tangan yang kanan. Dan Nabi akan akhirkan dengan kiri. Contohnya Nabi nak masuk masjid, Nabi akan langkah dengan langkah kanan terlebih dahulu. Dan ini satu sunnah yang perlu untuk kita lakukan. Bila mana contoh kita nak pakai selipar, kita pakai dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kita nak masuk rumah, kita langkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kalau nak masuk tandas tempat yang kotor, tempat yang kotor tandas ni. Jadi kita masuk dengan langkah kaki kiri. Okey, dia terbalik kat situ. Cuma dalam banyak hal Nabi akan dahulukan kanan. Jadi bila mana kita nak masuk ke dalam masjid, langkahlah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah yang lain. Ini benda yang Nabi larang. Nabi tak benarkan orang yang berbau, ataupun dalam hadis Nabi tak benarkan orang yang makan bawang putih untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa bawang putih? Sebab bawang putih ni berbau. Jadi ulama ambil kesimpulan daripada hadis ni, apa sahaja yang membuatkan badan kita ni berbau, sama ada mulut ataupun badan, maka kita dilarang ataupun makruh untuk berada di dalam masjid ketika itu. Maka kalau kita nak masuk masjid, make sure badan kita ni berbau wangi. Kalau kita contohlah kita dah seharian kan, daripada pagi pergi sekolah, tu kita nak pergi surau tengah hari, make sure badan kita ni wangi. Paling tidak kita ada minyak wangi untuk kita wangikan diri. Lebih baik kita mandi, kalau boleh mandilah terlebih dahulu. Sebelum kita pergi ke masjid, gosok gigi terlebih dahulu. Itu satu sunnah Nabi. Nabi sentiasa bersugi sebelum nak mulakan solat. Jadi nak masuk ke dalam masjid, make sure badan kita tak berbau, mulut kita tak berbau. Okay? Dan kalau badan kita berbau, jangan dekat dengan jemaah. Sebab Nabi larang. Ada larangan Nabi. Cuma larangan tu bukanlah sampai ke tahap haram. Dia hanyalah makruh. Cuma Nabi tak suka dan Nabi sangat larang. Jadi nak masuk ke dalam masjid, make sure badan kita tidak berbau. Okay, itu 4 contoh adab ketika mana kita nak masuk ke dalam masjid. Yang seterusnya, adab ketika berada di dalam masjid. Bila mana kita berada di dalam masjid, apa yang kita boleh lakukan? Yang pertama, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Macam hadis yang daripada Abu Qatadah tadi, Nabi beritahu, kalau masuk ke dalam masjid, jangan duduk selagi mana kamu solat 2 rakaat. Okay. Jadi, bila mana kita sampai ke dalam masjid, buatlah solat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Okay, sebelum kita nak duduk. Tapi kalau kita masuk masjid, imam dah bangun untuk solat berjemaah, ataupun Bilal dah iqamah. Perlu tak kita buat solat sunat 2 rakaat? Tak perlu. Tak perlu. Kita terus ikut jemaah untuk solat berjemaah. Maka dah terangkat tahiyatul masjid kita. Sebab tahiyatul masjid ini, dia hanya satu solat yang bila mana kita masuk masjid, kita kena buat solat 2 rakaat. Solat apa sekalipun, ia dikira sebagai tahiyatul masjid kita. Kalau imam tu dah solat wajib, solat zuhur contohnya, kita ikutlah solat zuhur. Jangan pula kita solat 2 rakaat terlebih dahulu, lepas tu bawa kerja imam, tak boleh. Kita solat 2 rakaat terlebih dahulu. Contoh kita pergi masjid waktu subuh, kita masuk je masjid, kita solat sunat qabliyah subuh. Kita solat sunat qabliyah subuh, itu dah dikira sebagai tahiyatul masjid kita. Yang penting sebelum duduk, kita solat terlebih dahulu. Dan kalau tak ada solat apa-apa yang perlu dibuat pada waktu tu, kita buatlah solat sunat tahiyatul masjid. Itu yang pertama, iaitu menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum duduk. Yang kedua, niat beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Selepas kita selesai solat sunat tahiyatul masjid, kita selesai sahaja solat apa sahaja waktu kita masuk masjid.
Kita selesai solat sunat tahiyatul masjid, maka kita niat untuk beriktikaf. Sebab orang yang beriktikaf dalam masjid ni pahala dia besar. Ni pahala dia besar. Iktikaf ni maksudnya menetap. Menetap di dalam masjid, duduk di dalam masjid. Maka kita niatlah kita nak beriktikaf di dalam masjid. Maka apa sahaja yang kita lakukan di dalam masjid, itu dikira sebagai ibadah kita. Itu yang kedua, niat beriktikaf. Yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Boleh tak duduk arah lain daripada kiblat? Boleh, tak ada jadi masalah. Sebab ini hanya adab. Adab kita duduk menghadap ke arah kiblat. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga ketenteraman masjid. Masjid bukan tempat nak buat bising. Okay, masjid tempat yang orang nak beribadah. Jadi jaga ketenteraman masjid. Kalau kita nak berbual dengan kawan boleh, tapi jaga suara kita. Jangan mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Sedangkan dalam sebuah hadis, Nabi dia tegur seorang sahabat yang membaca Al-Quran dengan kuat di dalam masjid. Nabi kata, masjid ni tempat untuk semua orang ibadah. Jaga. Jangan kita ganggu orang lain nak beribadah. Itu orang yang baca Quran. Kalau orang yang berbual macam mana? Jadi jaga ketenteraman. Jangan kita ganggu jemaah lain nak beribadah. Okay, jadi dalam masjid jaga ketenteraman masjid. Itu yang keempat. Yang kelima, berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan berselawat. Ini ada antara contoh ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan bila mana kita berada di dalam masjid. Dan yang terakhir, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Kenapa kena memperkatakan ataupun bercakap sesuatu yang berfaedah di dalam masjid? Sebab apa? Dekat luar kita ada banyak sembang benda-benda yang tak berfaedah. Janganlah sampai dalam masjid pun kita nak sembang benda yang tak berfaedah. Okay? Kat luar kita, kat warung kita dah lepak kawan-kawan kita borak macam-macam. Jadi bila masuk masjid, janganlah berborak ataupun berkatakan sesuatu yang tidak berfaedah. Sebab kita berada dalam masjid, yang mana masjid ni tempat untuk kita beribadah, rumah Allah. Jadi bercakaplah dengan percakapan yang berfaedah. Tapi boleh nak borak-borak kosong dengan kawan? Boleh, tapi kurang adab. Kurang adab. Jadi adab dia, nak bercakaplah dengan sesuatu perkara yang berfaedah. Jadi itu contoh adab ketika mana kita berada di dalam masjid. Dan yang ketiga, adab bila mana kita nak keluar dari masjid. Kita dah selesai ibadah kita dalam masjid dan kita nak keluar daripada masjid. Apa ada adab dia? Yang pertama, kita disunatkan membaca doa untuk keluar masjid. Kalau dalam sini ditunjukkan doa dia, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang mana maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, berilah kelebihan kepadaku. Ini contoh doa yang diajarkan dalam ni. Cuma dalam hadis Nabi ajarkan doa yang lain. Maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama tentulah yang Nabi ajar. Yang utama lebih yang Nabi ajar. Jadi kita baca doa yang Nabi ajar. Doa apa yang Nabi ajar? Kita tengok je lagi. Nabi ada ajarkan doa bila mana nak keluar daripada masjid. Tapi nak baca doa yang ni boleh tak boleh? Boleh, tak ada jadi masalah. Okay, yang penting kita berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, memulakan langkah dengan kaki kiri. Kalau tadi masuk masjid kita dah mulakan dengan kaki kanan, maka keluar daripada masjid kita mulakan dengan kaki kiri. Itu adabnya. Dan yang ketiga, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Kita bila mana jumpa dengan kita punya jiran-jiran tetangga ataupun orang ramai yang berada di masjid, bertegur sapa, iaitu dengan memberi salam. Assalamualaikum. Nak salam tak nak salam tu lain cerita. Kita beri salam kepada mereka. Kita tegur mereka. Sebab itulah orang Islam ni dia istimewa. Sebab orang Islam dalam apa jua keadaan sekalipun, bila mana orang Islam tu mengamalkan sunnah Nabi dia, iaitu solat berjemaah, pasti dia akan jumpa dengan jiran-jiran tetangga dia 5 kali sehari. Paling kurang 5 kali sehari jikalau dia sentiasa pergi solat berjemaah di masjid. Sebab kalau tengok zaman sekarang, contoh orang duduk kat taman, kita susah nak jumpa dengan orang-orang yang berada di dalam taman kita. Melainkan kita pergi solat kat masjid ataupun surau, barulah kita jumpa. Sebab itulah Islam dia menggalakkan solat berjemaah di masjid. Sebab nak kukuhkan ikatan silaturahim, kita lah solat berjemaah beramai-ramai. Kita jumpa lagi dengan jiran tetangga, kita saling bertegur sapa lagi. Maka ukhuwah tu makin kuat. Ukhuwah Islam makin kuat dan terbina dengan kuat.
Itu 3 contoh adab bila mana kita nak keluar dari masjid. Okey. Tengok seterusnya, adab di masjid ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Okay, adab-adab tadi kita ambil daripada hadis yang disampaikan oleh Fatimah binti Rasulullah, iaitu anak Nabi. Okay. An Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab fadlik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada anak Nabi, iaitu Fatimah Az-Zahrah, Fatimah binti Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki masjid, maka baginda mengucapkan bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Yang Fatimah kata, bila mana Nabi masuk masjid, maka Nabi akan mengucapkan doa bismillah. Nabi akan mulakan dengan bismillah wassalamu ala Rasulillah, selawat Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Nabi akan baca doa. Dan apabila Nabi keluar daripada masjid, Nabi akan bacakan doa bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab fadlik. Okay, Nabi bacakan doa. Okay. Jadi lebih kurang ya doanya beza apa kat hujung. Abwaab rahmatik dengan abwaab fadlik. Okay. Jadi ini doa yang diajarkan dalam hadis Nabi. Ada sedikit perbezaan doa yang masuk tadi dengan doa yang kita baca. Okay, ada zunubi, ada pertambahan bismillah dengan selawat, kemudian zunubi abwaab fadli abwaab rahmatik. Jadi mana yang lebih utama untuk kita ikut? Tentulah yang Nabi ajarkan ni. Tentulah yang Nabi ajarkan dalam hadis ni, itu yang lebih utama untuk kita ikut. Doa yang lebih utama. Kita mulakan dengan bismillah, kemudian kita berselawat dan kita baca doakan doa yang diajar oleh Nabi. Jadi amalkan. Ini salah satu sunnah yang boleh kita amalkan bila mana kita nak masuk dalam masjid dan keluar daripada masjid. Doa dia sama je, beza kat hujung. Okay, jadi inilah hadis yang menceritakan tentang adab ketika memasuki masjid dan keluar daripada masjid. Okey, seterusnya, hikmah beradab di masjid. Apa hikmah ataupun kelebihan apabila seseorang itu beradab di dalam masjid? Yang pertama, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Bila mana semua orang jaga adab, bila berada di dalam masjid, maka masjid ni akan jadi tempat yang tenang. Tempat yang kita boleh rasa tenang, kita boleh rasa selesa untuk berada di dalam masjid dan kita rasa seronok apabila berada di dalam masjid. Suasana tu yang menenangkan kita. Jadi bila mana semua orang beradab dalam masjid, maka fikiran kita ni akan rasa tenang bila mana berada di dalam masjid. Ini akan menyebabkan seseorang tu lebih suka kepada masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ketenangan akal, yang ni pula ketenangan jiwa kita. Sebab apa? Jiwa ni kalau kita nak tenang, caranya dengan beribadah. Jiwa kita nak tenangkan jiwa kita adalah dengan cara beribadah. Maka masjid ni tempat yang khas untuk beribadah. Maka masjid akan jadi tempat yang tenangkan jiwa kita bila mana semua orang beribadah dengan adab masing-masing, dengan beradab. Semua orang yang berada di dalam masjid tidak mengganggu jemaah-jemaah lain yang sedang nak beribadah, maka ia mendatangkan ketenangan ke dalam jiwa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Timbul perasaan muhibbah kerana memenuhi tuntutan agama Islam. Tahu fitrah manusia ni dia mesti orang kata bersosial, saling berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Itu fitrah manusia. Manusia dia mesti nak kena ada kawan. Manusia mesti nak kena ada teman. Itu fitrah manusia. Tak ada manusia yang boleh hidup
seorang-seorang. Kalau betul lah dia boleh hidup seorang-seorang, dia lari daripada fitrah dia. Maka Islam yang diturunkan oleh Allah ni, Allah tahu fitrah manusia sebab Allah yang ciptakan kita. Maka sebab itulah Allah suruh kita pergi ke masjid untuk kita bertemu dengan orang ramai, bertemu dengan saudara mara, bertemu dengan jiran tetangga, untuk kita jalinkan perasaan hubungan sesama Islam di antara kawan-kawan kita ataupun para jemaah yang lain. Maka di sini ia akan mengeratkan lagi persaudaraan di dalam Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, dapat melaksanakan ibadat dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Jika semua orang beradab ketika berada di dalam masjid, kita dapat beribadat dengan khusyuk. Antara punca ibadat kita menjadi khusyuk adalah suasana yang tenang, suasana yang menyelesakan jiwa kita. Maka ibadat kita akan lebih khusyuk. Khusyuk ni maksudnya kita tumpukan sepenuh jiwa kita kepada ibadah kita. Tapi bukanlah bermaksud kita tenggelam terus, kita tak tahu apa yang berada di sekeliling. Itu bukan maksud khusyuk. Ada orang dia faham khusyuk, contohlah khusyuk dalam solat ni maksudnya kita tak ambil tahu dah apa yang ada kat sekeliling kita. Tak. Itu bukan khusyuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan itu juga khusyuk yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat dia khusyuk, dia betul-betul menumpukan solat dia. Tapi dia tahu apa yang berlaku di persekitaran dia. Contoh kalau tiba-tiba ada ular melintas, takkanlah orang tak terkejut, kan? Jadi kalau orang tengah solat, rumah terbakar, dia teruskan solat juga padahal rumah dah terbakar. Itu bukan khusyuk. Khusyuk ni maksudnya kita dapat tenangkan jiwa kita, kita dapat beribadah dengan selesa, menumpukan sepenuhnya ibadah kita dalam keadaan kita tahu apa yang berada di sekeliling. Sebab itulah dalam solat makruh solat tutup mata. Padahal ada orang kata kalau tutup mata ni lebih khusyuk. Tapi makruh tutup mata. Sebab apa? Allah tak nak kita solat dalam keadaan kita tak tahu apa yang berada di hadapan kita. Jadi, dalam suasana masjid yang tenteram, semua orang jaga adab bila mana beribadah dalam masjid. Orang yang nak beribadah, termasuklah kita sendiri, bila mana kita nak beribadah, kita rasa tenang dan khusyuk. Itu datang kepada ibadah kita. Itu yang keempat. Yang kelima, memperkasakan fungsi masjid yang lebih luas, yang mana masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meninggikan syiar Islam. Tadi kita dah bagi tahu masjid ni tempat untuk beribadah, tapi dalam masa yang sama masjid juga adalah pusat bagi komuniti masyarakat. Kalau kita nak tengok satu-satu masyarakat tu, especially kat Malaysia ni, biasalah kalau nak bina satu-satu taman mesti ada masjid. Syarat nak bina taman kat Malaysia ni mesti ada satu kawasan tu dihaskan untuk masjid ataupun surau. Sebab apa? Masjid ni adalah pusat bagi komuniti masyarakat. Aktiviti-aktiviti kemasyarakatan boleh dilakukan di masjid. Kalau zaman Nabi dahulu, masjid ni adalah pusat pemerintahan. Zaman sekarang ada juga masjid yang dijadikan tempat belajar, tempat untuk orang kata tempat zakat, klinik dan apa saja yang berkaitan dengan masyarakat. Itu kepentingan masjid. Walaupun secara umum je masjid adalah tempat beribadah, tapi kalau kita mampu untuk jaga adab-adab di dalam masjid, kita mampu memperkasakan masjid, maka masjid ni akan menjadi satu tempat yang penting bagi masyarakat setempat. Itu yang kelima. Dan yang keenam, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Kalau kita tengok sirah Rasulullah, bila mana Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah, 4 hari sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah berhenti di Quba. Apa nama Rasulullah buat? Rasulullah bina terlebih dahulu masjid di Quba, masjid pertama yang dibina di dalam Islam. Masjid Quba, sebab Rasulullah tahu pentingnya masjid ni bagi orang Islam. Dan bila mana Rasulullah sampai ke Madinah, benda yang antara yang mula-mula Rasulullah buat adalah membina Masjid Nabawi. Masjid sebagai tempat untuk center bagi masyarakat setempat, masyarakat di Madinah. Sebab Rasulullah tahu pentingnya masjid ni bagi umat Islam, bagi Islam itu sendiri. Maka bila mana kita beradab di dalam masjid dan kita tahu adab-adab di dalam masjid, dia akan membawa hikmah yang baik kepada diri kita, mana kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu di antara contoh hikmah, kelebihan bila mana kita beradab di dalam masjid.
Okey. Last kali kita tengok kat sini iaitu cara untuk kita mengimarahkan masjid. Apa maksud mengimarahkan? Mengimarahkan ni maksud dia, apa maksud mengimarahkan? Kamu faham kan maksud mengimarahkan? Saya tahu bahasa Melayu dia, terjemahan dalam Melayu dia apa. Okay, tapi kita tahulah mengimarahkan masjid. Kita menghidupkan masjid, menghidupkan masjid kita dengan aktiviti-aktiviti dan ibadah-ibadah. Okey, tengok. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak bersama masyarakat Islam. Dia bukan hak siapa-siapa, dia hak bersama semua orang Islam. Sebab tu tidak ada masjid yang dipanggil sebagai masjid tapi dia hak milik persendirian, tak ada. Masjid ini berdiri di atas wakaf umat Islam. Okey, dia hak semua orang Islam. Tak ada masjid persendirian, orang tak panggil dia masjid. Ni kalau ada orang bina masjid tapi dia kata masjid tu hak persendirian dia seorang je, itu bukan masjid. Itu orang panggil sebagai surau ataupun musalla. Okey. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak semua orang Islam. Oleh itu, kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan di masjid. Di antara cara mengimarahkan masjid termasuklah apa dia? Yang pertama, menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Okay? Tunaikan solat fardu 5 waktu. Ini benda yang paling pertama. Ini main reason masjid dibina, iaitu solat berjemaah 5 waktu. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadat. Kita tahu hukum solat berjemaah adalah fardu kifayah, menjadi kewajipan bagi sebahagian masyarakat untuk menunaikannya. Dan kita sendiri menjadi kefarduan bagi kita untuk kita menunaikan solat dan buat solat berjemaah. Walaupun orang kata fardu kifayah je, tapi fardu kifayah ia tetap fardu. Okay, kalau tak ada orang yang buat, maka satu kawasan berdosa. Maka sebab itu pentingnya masjid ni untuk menunaikan solat berjemaah. Beza tau solat berjemaah di rumah dengan solat berjemaah di masjid. Walaupun hakikatnya benda yang sama, tapi sebabkan masjid ni tempat yang dibina khas untuk beribadah, maka yang lebih utama adalah solat berjemaah di masjid, bukan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat belajar, membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir dan beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadat di dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadat dalam satu-satu masa. Okay? Masjid tempat untuk kita melakukan ibadah. Apa jua ibadah? Contohnya kita nak belajar tentang tafsir, kita nak belajar tentang fiqh, kita nak belajar tentang hadis, apa sahaja pembelajaran boleh dilakukan di dalam masjid. Dan juga ibadat-ibadat personal yang lain seperti kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak solat sunat, semua ni boleh dilakukan di dalam masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Tahu musafir? Orang yang merantau, orang yang berjalan jauh. Sebab musafir ni, bila seorang itu, dia seorang Muslim, kalau dia musafir, antara tempat yang dia akan cari adalah masjid sebagai tempat persinggahan dia. Siapa yang pernah bermusafir seorang-seorang? Mungkin kamu tak pernah. Tapi saya dulu rajin bermusafir seorang-seorang. Antara tempat yang menjadi tujuan saya untuk berehat sekejap adalah masjid. Sebab kita tahu tempat itu adalah tempat untuk kita menenangkan diri. Jadi, antara cara nak mengimarahkan masjid dengan mewujudkan bilik bagi musafir. Hari ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid supaya musafir ni lebih digalakkan ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadat setempat dan sejagat. Dia bukan hanya pusat ibadat untuk kawasan tempat kita je, tapi dia meliputi sejagat. Semua orang pun boleh datang di situ. Dan kalau orang berjalan jauh, dia nak solat, dia akan cari masjid juga untuk berhenti. Sebab situlah tempat sejagat. Orang tak berhenti kat rumah-rumah siapa-siapa untuk solat. Orang akan cari masjid juga. Sebab dia tempat bukan hanya untuk orang kawasan itu sahaja, tapi untuk semua orang Islam. Dan yang keempat, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riadah. Ini kalau kita nak tarik golongan muda, macam kamu lah. Kalau orang-orang tua, biasa dia duduk masjid, dia sandar kat dinding, dia dengar kuliah. Tapi kalau orang muda, kalau kita buat macam itu sahaja, dia tak minat. Macam kamu lah, macam saya juga. Yang mesti nak kena ada aktiviti yang menarik perhatian. Aktiviti-aktiviti sukan dan apa sahaja aktiviti yang dibenarkan untuk tarik minat golongan-golongan, especially golongan muda, untuk datang ke
masjid. Sebab kita tak pelik kalau orang tua datang masjid, tapi kita akan tabik bila mana orang muda datang ke masjid. Sebab itu satu benda yang susah untuk diorang lakukan. Ya. Itulah di antara contoh cara mengimarahkan masjid. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang adab-adab bila mana kita berada di masjid. Kita belajar adab macam mana sebelum nak masuk masjid, apa adab kita kena buat. Kita baca doa, kita langkah kaki kanan, kita apa lagi, pakai pakaian yang wangi. Bila mana kita dalam masjid, kita solat sunat 2 rakaat, kita banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. Bila mana kita nak keluar, kita baca doa sebelum keluar, langkah dengan kaki kiri, dan pelbagai lagi adab-adab bila mana kita berada di dalam masjid. Jadi insya-Allah itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah komen atau PM saya secara personal. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran kita yang masih lagi berbaki. Ada berapa tajuk sahaja lagi. Okay. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.